Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani. Baik, setiap hari kami akan membuat kupasan dan liputan berkenaan dengan COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Dan dalam perjuangan kita untuk menentang wabak ini, semua kita gunakan, sama ada aset ataupun peralatan perubatan dan kaki tangan kesihatan dan sebagainya. Sudah tentu, senjata utama kita adalah petugas barisan hadapan yang setiap hari berjuang merisikokan kesihatan mereka, merisikokan nyawa mereka untuk merawat pesakit bagi mengalahkan pandemik ini di negara kita. Tetapi kita lihat ada juga banyak lagi senjata lain yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, inovasi. Dan inovasi dapat kita lihat di MIPS Serdang. Kerana dibangunkan di situ adalah sebuah pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 di kawasan itu yang dikatakan hanya dibangunkan dalam masa seminggu. Pusat itu kini digunakan untuk mengkuarantin dan juga untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19. Dan kita mahu terus melintas langsung ke sana sekarang untuk bercakap berkaitan dengan perkara ini. Bersama kita adalah Dr. Mat Anwar bin Abdul Samad. Beliau adalah pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 MIPS. Assalamualaikum Doktor. Pertama sekali mungkin bagaimana Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 MIPS ini berbeza dengan pusat kuarantin lain? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan al-Mubarak semua. Saya Dr. Anwar. So basically pusat rawatan kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MIPS Serdang ni adalah sebuah field hospital, ya, di mana dia telah mengubah suai dewan-dewan yang originally design untuk buat expo dan kita jadikan dia sebuah hospital, sebuah field hospital. Okey. Perancangan dia maybe mengambil masa dalam 1 hingga 2 minggu, tapi proses ubah suai and everything tu memang mengambil masa dalam 3 hingga 4 hari. And then sekarang kita, dalam masa 2 hingga 3 minggu pula kita telah mobilisasi anggota dan juga penempatan peralatan dan sehingga kita mula beroperasi dan menerima pesakit kami yang pertama pada 21 hari bulan April 2014. So sebagaimana yang tuan boleh lihat, ini adalah laluan pesakit masuk ke dalam Hall C. Okey, at the moment Hall C ni tak berfungsi lagi. Yang telah berfungsi adalah Hall A di hadapan, ya. Okey. So ini adalah kita panggil ruang red zone di mana sesiapa petugas yang masuk ke sini perlu mengenakan full PPE. Ya, alright. Okey, di hadapan sana adalah zon kuning. Di sebalik cermin tu adalah zon kuning. Okey, di mana keperluan PPE-nya adalah lebih kurang daripada yang perlu dipakai di zon merah. Okey. So bila pesakit datang, dia tunjukkan dia punya admission pass pada kaunter. Lepas tu nanti kita akan bawa dia ke ward. Ini kita panggil ward lah, ya. Dia ada beberapa cubicle dengan katil dan beberapa kemudahan lain, kemudahan asas lah, ya, menyerupai sebuah ward di hospital. Okey. Di setiap cubicle ward ni akan ada satu nursing counter kita panggil, ya. Nursing counter ini adalah tempat di mana petugas kesihatan kita, specifically nurses, akan buat dia punya catatan observasi, ya, ambil sejarah pesakit khususnya kepada doktor, faham tak? Dan generally dia akan observe pesakit-pesakit di dalam satu ward ni lah. Okey, dekat sini juga kita panggil ada a few alarm system. Contohnya macam nurse call system ni, ya, di mana kalau kata pesakit ada apa-apa kecemasan ke apa ke, dia boleh tekan. Okey. So nanti akan alert lah, even orang yang yellow, yang di zon kuning tu boleh datang masuk membantu kalau kata ada apa-apa kecemasan di red zone. Seterusnya mari kita tengok beberapa fasiliti yang ada dekat sini. Okey. So dekat sini untuk Hall C kita ada lebih kurang 204 katil, ya, di mana dibahagikan 102 untuk lelaki, 102 untuk wanita. Okey. So ini kita ada bilik khas di mana kita tempatkan ataupun kita khaskan bilik ini untuk kalau kata ada pesakit kita yang perlu kaunseling ke, ya,
So nanti dia boleh masuk ke dalam ni, kita akan bagikan satu laptop ataupun handphone ke, dia boleh WhatsApp video call ke, ataupun kita buat apa-apalah teleconferencing untuk bantu dia atasi kalau kata ada apa-apa masalah emosi, ya. Alright. So seterusnya, okey. Sekiranya pasien dah siap untuk discharge, kita akan tempatkan diorang di dalam ni. Ni dipanggil ruang discharge pesakit lah, ya. So segala urusan dokumentasi and everything akan diuruskan terlebih dahulu. Lepas tu nanti kita akan bawa pesakit tu pergi mandi, ya. Dan seterusnya nanti bila dah mandi, dah tukar baju, kita akan bawa dia ke anjung discharge. Anjung discharge ni ada satu tempat berdekatan di mana kita khaskan untuk keluarga pesakit yang datang ambil pesakit daripada situ. Okey. Okey, di sini juga macam saya cakap tadi, dia ada sebuah field hospital, ya. Dia ada basic necessities of a hospital, ya. So kita juga ada bilik risas ni. Bilik risas ni kalau kata ada apa-apa kecemasan, ya, yang memerlukan resusitasi, ya, ataupun bantuan pernafasan ke, oksigen ke, okey, semua nanti kita akan bawa kat sini. At the moment ni tak ada peralatan lagi lah kat dalam ni, ya. Okey, seterusnya kita juga ada apa yang kita panggil ni makmal. Okey, makmal ni pun tak ada peralatan lagi. So apa yang kita buat ialah kita akan ambil darah, kita akan ambil swab and everything, lepas tu nanti kita akan hantar keluar. So kat makmal ni nanti dia akan fungsi dia adalah untuk mengumpul all the specimen, dan kita akan buat packaging yang proper, yang ikut peraturan dia, ya, sebelum kita bawa keluar dan bawa ke makmal-makmal luar ni, namely Hospital Serdang, dan satu lagi kalau untuk swab kita hantar ke Malaysian Genome Institute, ya. Okey. So ini ada bilik rawatan. Bilik rawatan ialah untuk prosedur-prosedur biasalah, ya. Contoh macam ambil darah, ya, buat ECG, all those things, ataupun kalau ada dressing ke apa ke, itu kita buatlah. Okey. Okey, doktor. Okay. Doktor, kita ada juga Kolonel Dr. Muhammad Arshil Muhaiddin di situ, Timbalan Pengarah Klinikal 1 untuk pusat tersebut. Kita akan pergi ke Kolonel sebentar saja lagi. Tapi saya masih mahu lagi kekal bersama Dr. Mat Anwar. Doktor, difahamkan di situ adalah tempat juga yang selain daripada dikhaskan untuk menjadi pusat rawatan COVID-19 untuk orang awam, ia juga menjadi pusat kuarantin dan juga pusat rawatan untuk petugas kesihatan yang dijangkiti COVID-19, bukan? Ya, betul. Okey, okey. Macam saya maklumkan tadi, hall C ni akan dikhaskan untuk all frontliners lah, ya. Okey. Yang affected, yang ataupun yang COVID-19 positif. So hall A tu nanti kita akan menerima rujukan daripada hospital-hospital COVID-19 yang berdekatan di dalam Lembah Kelang, ya. Dan negeri-negeri berhampiran lah. So kita belum berfungsi lagi dekat Hall C ni. Kita dalam proses untuk equip, ya, dapatkan manpower and everything. So probably mungkin dalam masa a few days yang terdekat akan datang ni, hopefully kita dapat beroperasi lah dan start menerima pesakit. Pada mulanya, doktor, apa cabaran untuk menukar dewan yang dibina untuk menganjurkan acara dan pesta seperti MIPS ini menjadi sebuah hospital dalam tempoh yang begitu singkat? Okey. Memang, sebab dia bukan satu kerja yang mudah lah, ya. Dia memang melibatkan, macam saya cakap tadilah, perancangan, mengambil masa dalam 1 hingga 2 minggu, which is incredible lah in terms of dia punya pace tadi. Okey, lepas tu nombor 2, sebab kita nak kena juga mengambil kira beberapa ciri, khususnya nak menyesuaikan hospital ni bagi menangani penularan COVID-19 ni. So ciri-ciri keselamatan untuk petugas kita, untuk pesakit kita juga diterapkan semasa proses perancangan hospital ni. Jadi lepas tu bila dah merancang and everything, berdasarkan kepada kita punya layout plan semua, benda tu dibangunkan lah. So itu yang you nampak sekarang ni lah, ya. Lepas dah siap semua, dan penempatan, pembelian perolehan peralatan, mobilisasi anggota kesihatan. As you all know, peralatan perubatan, kalau kata nak cakap untuk nak buat perolehan sekarang ni amat sukar, ya. Ada certain peralatan tu memang sukar kita dapat. So kita terpaksa cuba grab apa yang kita boleh dapat melalui perolehan darurat, ya.
bagi melengkapkan hospital ni so that kami bersedia untuk menghadapi untuk merawat pesakit lah dan mula beroperasi. Okey. Doktor, tadi kita lihat banyak benda, kita lihat ada pusat untuk bagi kaunseling mental health dan ada beberapa lagi infrastruktur. Kita difahamkan ada juga pusat untuk melakukan aktiviti fizikal dan juga riadah untuk mengelakkan pesakit-pesakit yang berada di sana daripada kebosanan. Okey. Boleh doktor tunjukkan kepada kami lagi dan bawa lagi ronda-ronda untuk tengok apa yang ada di situ? Boleh. Kita pun memang dah sampaikan kat tempat tu. Ini kita panggil ruang rehat pesakit lah. Ya. Di mana kita ada TV, ada chest sets, lepas tu ada beberapa peralatan exercises lah yang nanti disediakan untuk pesakit. Ya. Kita ada dua tempat lah sebab dia mirror image lah antara zon lelaki dengan zon perempuan. So ini zon lelaki ada satu, zon perempuan pun akan ada satu jugalah. Ini still kita nak melengkapkan lagi lah dan akan ada beberapa peralatan lagi lah yang akan kita tempatkan. So maybe kita satu lagi saya nak tunjuk ialah macam saya cakap tadi, kelengkapan basic necessities of a hospital. Kita juga ada X-ray lah, perkhidmatan X-ray, ya. Tapi but then again peralatan tu tak ada lagi lah. Okey. Di sinilah bilik X-ray. Ya, tapi belum ada peralatan lagi. InsyaAllah nanti dalam masa terdekat nanti kita akan tempatkan lah. Okey. So sekarang ni kita masuk ke zon perempuan. Again, macam saya cakap, dia mirror image lah antara zon lelaki dengan zon perempuan. So, apa yang ada di zon lelaki akan ada juga di zon perempuan. Okey, mana tadi? Kat depan. Okey. Okey. Alright, ini yang saya cakap tadi. Ciri-ciri khusus yang diperlukan untuk hospital ni. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, semua petugas yang masuk ke dalam ni adalah perlu memakai full PPE. So ini adalah satu tempat di mana kita panggil ruang doffing, di mana mereka perlu membuka all this full PPE dengan kaedah yang betul. Itu yang saya nak stresskan lah. Sebab kalau kata kita buka PPE itu dengan kaedah yang tak betul, ada kemungkinan kita boleh dapat ada transmisi of this virus lah. So sebab tu all personnel kami memang latih untuk donning, pakai dan doffing dengan kaedah yang betul. So siapa-siapa nanti yang ini untuk ruang pesakit, bila dia dah sedia untuk discharge, dia akan lalu sini, dia akan mandi, tukar baju dan seterusnya nanti kita akan bawa ke anjung discharge lah. Okey. So okey, ini suasana di zon wanita, ya. Doktor, kelihatan banyak kawasan itu kosong. Sudah berapa ramai pesakit yang ada di sana? Yang okey, the plan is untuk menempatkan 204 pesakit. Tapi memang nampak luas sebab kita nak ambil kira penjarakan tu antara satu pesakit dengan satu pesakit menurut guideline yang disediakan lah. Okey. Alright, ni satu lagi bilik risas di zon perempuan. Okey, kalau kata anda ni satu lagi ruang rehat untuk pesakit. Okey. Kalau kata anda boleh tengok di hadapan, ini adalah salah satu teknologi yang kita implementkan di sini, di mana kita menggunakan teknologi robot. Robotik teknologi yang akan mengambil alih fungsi manusia dalam penyajian makanan. So at the moment ni boleh kita tunjukkan sikit demo. Silakan. Okey. So nanti makanan semua pre-packed food akan diletakkan dekat dalam para-para tu dan seterusnya nanti akan dikontrol remotely oleh anggota dan bawa ke stage tempat-tempat yang kita dah identify lah. Okey. Okey doktor terima kasih. Kita boleh bereinteraksi seketika. Kita akan kembali kepada doktor selepas ini. Dr. Mat Anwar Abdul Samad ataupun Abdul Samad Lais Mahmud, pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 MIPS, dan juga Kolonel Dr. Muhammad Arshil Mohaidin, Timbalan Pengarah Klinikal 1 bagi pusat tersebut. Kita akan terus meneroka Pusat Kuarantin dan Pusat Rawatan COVID-19 di MIPS dan apa lagi inovasi yang dipaparkan di sana. Selepas ini kita bereinteraksi seketika.
Bertemu kembali dalam Buletin Awal ni. Hari ini kami menerokai inovasi dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19. Bukan sahaja kita menggunakan segala dana, kaki tangan perubatan dan apa saja yang kita ada untuk cuba melindungi negara dan mengalahkan pandemik ini, tetapi waktu ini juga kita lihat terpaparnya inovasi dan pelbagai lagi sifat-sifat lain yang penting untuk kita mengatasi wabak ini. Antaranya adalah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di MIPS Serdang, iaitu hospital seperti on-field hospital yang dibangunkan dalam masa yang begitu singkat, hanya lebih kurang seminggu, dan ia telah pun beroperasi sekarang dengan pelbagai inovasi yang kita lihat. Ianya digunakan untuk menempatkan pesakit COVID-19 yang kurang kritikal, termasuk petugas kesihatan atau petugas barisan hadapan yang dijangkiti virus itu di situ, dan ia telah pun beroperasi sekarang. Dan kita mahu berlintas langsung bersama dengan Dr. Mat Anwar bin Abdul Samad Al-Ais Mahmud, pengarah Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 MIPS, dan juga Kolonel Dr. Muhammad Arshil Muhaidin, Timbalan Pengarah Klinikal 1 bagi pusat tersebut. Mungkin saya mahu pergi ke Kolonel dulu. Okey Kolonel, kita lihat satu lagi cara yang ini adalah satu lagi bentuk yang mana pusat ini adalah unik, ianya satu-satunya usaha sama setakat ini untuk memerangi COVID-19 dari pelbagai agensi yang berbeza. Yang saya tahu adalah Kementerian Kesihatan, kemudian JKM, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Kebajikan, Bomba juga. Bagaimana semua agensi ini memastikan peranan mereka di sana akan complement each other untuk memastikan perjalanan operasi setiap hari itu adalah lancar? Tugas itu kita mudahkan melalui mesyuarat-mesyuarat koordinasi yang sering kita lakukan. So apa yang kita buat adalah kita tangkap key person bagi setiap agensi itu. Kita develop repo antara satu sama lain, dan key person bagi setiap agensi itu dalam masa yang sama kita memberikan pembahagian tugas yang memang spesifik kepada setiap agensi. Dan bagi memastikan semua perkara dilaksanakan dengan berkesan oleh setiap agensi, kita laksanakan simulasi yang berterusan dari masa ke semasa. Dan Kolonel, difahamkan ramai antara pesakit di situ diambil dalam kalangan mereka yang kurang serius dan tidak bergejala. Adakah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di MIPS itu menerima ramai pesakit yang tidak bergejala tetapi positif COVID-19? Ya, memang betul, kerana memang ada ramai, majoriti pesakit kita adalah daripada kategori 1 dan 2. Sama ada mereka ni tidak bergejala ataupun mempunyai mild symptoms ataupun simptom-simptom atau gejala-gejala yang ringan. So, majoriti pesakit yang kita terima di sini adalah daripada pesakit golongan itu. Disebabkan itulah kita buat satu kawasan yang luas bagi memberikan satu stress-free environment kepada mereka. Kerana kita tahu pesakit COVID-19 ini telah lama dirawat. Biasanya dirawat di dalam satu jangka masa yang agak lama, dan tujuan kita createkan suasana yang stress free environment di sini adalah bagi membolehkan mereka merasa seperti feel at home. Sebab itu kita adakan fasiliti khas seperti gymnasium dan sebagainya tadi, dan dalam masa yang sama kita juga memberikan perkhidmatan psychosocial dan mental health support serta spiritual support. Kita ada pakar psikiatri kita dan tim-tim clinical psychologist yang sentiasa berhubung dengan pesakit melalui care line, WhatsApp system dan juga teleconference system, di mana pesakit yang mengalami tekanan diberi rawatan ataupun kaunseling dengan kadar yang segera. Bagi aspek spiritual pula, Angkatan Tentera Malaysia mengatur gerakan kor agama Angkatan Tentera yang terdiri daripada 2 pegawai dan 2 anggota lain-lain pangkat yang bertanggungjawab di dalam aspek kerohanian untuk pesakit-pesakit yang beragama Islam. Di sana kita lihat pelbagai langkah-langkah keselamatan diambil sudah tentu, antaranya pengamalan penjarakan sosial. Tetapi adakah di sana, kerana kita lihat area itu agak open, terbuka, adakah pesakit-pesakit yang positif COVID-19 sesama mereka dibenarkan bertemu dan bergaul? Di antara mereka dibenarkan untuk bertemu dan bergaul, tapi jika kita lihat di sebelah belakang kita ini, sebenarnya kawasan ini dibahagikan kepada 3 zon.
Kita zon yang di mana pesakit berada dikira sebagai zon merah, dan zon kuning ini yang seperti kita lihat di atas, zon kuning ini merupakan zon yang mana kita jarakkan atau separatekan pesakit dan petugas. So petugas-petugas kita yang di dalam zon merah ini akan memakai full PPE, tetapi di dalam zon kuning ini mereka akan memakai basic PPE iaitu surgical mask. Di sini merupakan tempat di mana petugas-petugas kita akan berada most of the time, dan kita akan limitkan masa mereka bertugas di dalam bagi mengurangkan risiko jangkitan di kalangan petugas. Kita juga mempunyai sistem yang full IT system, so paperless, jadi tidak ada transfer of material daripada bahagian dalam red zone ke dalam kawasan yellow dan seterusnya ke kawasan green. Kita ada kawasan green di luar. Kawasan green ini di luar kawasan yellow adalah tempat di mana kaki tangan kita berehat. Seperti kita tahu, selepas mereka bertugas di yellow zone dan red zone, selepas dia doffing, dia akan masuk dan boleh berehat di sini. Ini merupakan ruang markas operasi yang mana ada tempat makan disediakan untuk petugas-petugas. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan daripada Angkatan Tentera Malaysia, setelah mereka selesai tugas mereka setiap hari, adakah mereka dibenarkan pulang ataupun adakah mereka juga perlu mengasingkan diri untuk tidak mendedahkan diri kepada ahli keluarga? Mereka boleh dibenarkan pulang, tetapi kita mempunyai active surveillance system di mana mereka akan sentiasa disaring setiap hari. Kita akan tanya mereka beberapa soalan dan kita akan buat saringan tes suhu setiap hari. Dan di MIP sini, kerana ini merupakan setup yang baru, kita ambil throat swab untuk petugas-petugas kita yang baru mula bertugas di dalam hall ini untuk memastikan bahawa setup ini sebenarnya selamat, kerana ini merupakan satu inovasi baru. Jadi selepas seminggu mereka bertugas, kita ambil throat swab bagi semua petugas yang bertugas di red zone untuk memastikan bahawa mereka negatif daripada COVID-19. Apa kapasiti penuh pusat itu, Kolonel, dan bila ianya akan beroperasi sepenuhnya? Pusat ini seperti yang kita beritahu telah pun beroperasi sepenuhnya sejak 16 hari bulan 4 hari itu, dan kita telah mempunyai 30 pesakit di Hall A, dan hall yang kita masuk tadi iaitu di Hall C, ianya masih di dalam proses untuk dibuka dalam masa yang terdekat. So kapasiti penuh pusat ini adalah 604 pesakit bagi kedua-dua dewan. Okey. Kolonel, sebelum ini kami gemar kalau kami membuat litas langsung bersama dengan hospital, dengan jururawat, kami gemar bertanyakan soalan ini, iaitu apa mesej mereka kepada rakyat Malaysia. Tetapi mungkin saya rasa lebih sesuai dari pusat MIP sini kerana ia bukan sahaja terdiri daripada kaki tangan petugas kesihatan, tapi ia adalah usaha sama dan penggembelingan tenaga ramai pihak. Angkatan Tentera, Jabatan Kebajikan, Kementerian Kesihatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga. Jadi ada satu pasukan frontliners di sana yang melakukan tugas dan juga berdepan dengan risiko setiap hari apabila mereka berdepan dengan pesakit COVID-19. Jadi saya mahu tanya dari pihak pasukan di sana, petugas barisan hadapan di sana, apa mesej kalian kepada rakyat Malaysia di luar? Ya, kami memang mempunyai mesej khas daripada barisan petugas hadapan. Seperti yang kita lihat, kita ada pelbagai agensi di sini, dan mesej kami daripada barisan petugas hadapan adalah untuk membantu anda stay at home. Bantu mereka untuk bantu anda. Terima kasih Kolonel Dr. Muhammad Arsyil Muhaiddin, Dr. Mat Anwar bin Abdul Samad Elias Mahmud dan semua petugas barisan hadapan di belakang sana, tak kira sama ada mereka daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada Jabatan Bomba, daripada Polis, daripada Kementerian Kesihatan, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua mereka menggembeling tenaga untuk mengoperasikan pusat rawatan dan kuarantin COVID-19 itu untuk membantu apa yang mereka boleh, usaha negara untuk mengalahkan wabak ini.
dan kita juga sudah tentu perlu memainkan peranan kita dengan kekal di rumah dan patuh dengan arahan penjarakan sosial dan jaga kebersihan. Kita semua arwira apabila kita memainkan peranan masing-masing. Dan itu saja untuk Buletin Awal ini untuk jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.